Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para penonton yang dihormati sekalian, malam ini adalah malam yang keempat kita ke udara tuan-tuan dan puan-puan dalam musim yang kedua. Musim ini adalah musim yang kedua yang kita telah ke udara sekitar dalam 1 tahun 4 bulan begitu, alhamdulillah. Saudara, dalam kita ke udara ini alhamdulillah dapat menyertai program ini dan dapat mengekalkan program ini sehingga hari ini tuan-tuan dan puan-puan. Setahun 4 bulan dah kita bersiaran. Alhamdulillah, sambutan daripada teman-teman yang loyal, yang setia kepada kita daripada awal hingga akhir sehingga sekarang ini tuan-tuan dan puan. Mereka terus menyebarkan, tekan button share, like and share, like and share, like and share seramai mungkin kawan-kawan untuk dapat menikmati sajian ilmu, sajian amal, sajian iman, sajian taqwa, sajian ihsan yang dibentangkan oleh ilmuwan-ilmuwan, agamawan-agamawan, aktivis-aktivis Islam, termasuklah ahli-ahli profesional dalam bidang-bidang masing-masing yang begitu minat kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, insya-Allah dalam musim yang kedua ini, tuan-tuan, kita ke udara 5 hari seminggu. Yang kita tidak ke udara ialah hari Senin dan hari Selasa. Hari Senin, hari Selasa kita tidak ke udara, tapi Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, 5 hari itu pagi pukul 7, malam 9 suku malam. Pukul 7 pagi, 9 suku malam. Pukul 7 pagi, 9 suku malam, insya-Allah. Dan tuan-tuan, kita membincangkan berbagai-bagai tajuk, tuan-tuan, berbagai-bagai tajuk insya-Allah. Dan untuk permulaan ini, tiap-tiap penceramah yang bersama dengan kita, pendakwah yang bersama dengan kita, sekurang-kurangnya tuan-tuan, mereka akan bertemu dengan tuan-tuan 4 minggu berturut-turut. 4 minggu berturut-turut. Seorang 4 minggu berturut-turut akan menemui anda semua untuk membincangkan berbagai topik. Malam ini tuan-tuan, malam ini yang sepatutnya menarik perhatian kepada semuanya. Kerana tajuk yang kita bincangkan ini melibatkan semua. Orang muda, orang dewasa, orang tua terlibat. Yang belum terlibat pun akan terlibat insya-Allah. Apa dia tuan-tuan? Iaitu keluarga, institusi keluarga. Malam ni kita nak bercerita tuan-tuan atas tajuk umumnya ialah kaunseling keluarga. Macam mana kita nak bagikan insya-Allah supaya keluarga tuan-tuan aman, damai, sejahtera, keluarga bahagia. Sudah tentulah tuan-tuan dan puan masalah-masalah yang dihadapi. Tidak ada keluarga yang tidak ada masalah, tidak ada suami yang tidak ada masalah, tidak ada isteri yang tidak ada masalah. Tuan-tuan dan puan ya. Jadi kaunselor ini, orang yang memberikan khidmat nasihat kepada mereka tuan-tuan dan puan akan memberikan sedikit tuan-tuan dan puan bagaimana jalan-jalannya yang patut kita ambil untuk menyelesaikan masalah keluarga. Tuan-tuan, dalam kaitan kita membangun, nombor 3 tuan-tuan, membangun hebat pencakar langit di sana sini tuan-tuan ya. Kalau tengok di Kuala Lumpur tuan-tuan dan puan ya, pencakar langit, masya-Allah, di Golden Triangle kalau tuan-tuan tengok, tak ubah seperti Hong Kong, tak ubah seperti New York, tak ubah seperti Washington, tak ubah seperti Texas di Amerika Syarikat dan sebagainya. Saudara-saudara, dalam keadaan kita membangun sedemikian ini, sayangnya yang runtuh, yang tidak membangun ialah keluarga. Yang tidak berdaya ialah keluarga. Yang hilang kekuatan ialah keluarga. Yang hilang tuan-tuan dan puan, rasa kekeluargaan, silaturahim di antara kita ialah keluarga. Sebab itu tuan-tuan, ya, tajuk ini saya rasa mengenai semua orang dan saya harap tuan-tuan dapat memberitahu sahabat-sahabat kita. Tekan button like and share, tekan sekarang tuan-tuan. Minta anak, minta isteri, minta suami, minta adik, minta abang, minta kakak, minta sahabat-sahabat sepejabat, minta sahabat-sahabat yang sama sekolah dengan kita, sama universiti dengan kita, sekampung dengan kita, setaman dengan kita, turn on malam ni tuan-tuan. Bersama-sama kita tune in malam ni untuk mengikuti program. Dan tetamu kita tuan-tuan, tetamu kita pada malam ini, alhamdulillah tuan-tuan dan puan, seorang yang pakar dalam bidang itu. Memang daripada awal hingga akhir beliau ditempatkan di tempat itu dan mempunyai ilmu, mempunyai kemahiran, mempunyai pengalaman yang sangat luas di bidang kaunseling keluarga ini.
Beliau tidak lain dan tidak bukan ialah tuan-tuan dan puan yang biasa bersama dengan kita selama setahun 4 bulan ini. Tuan-tuan dan puan biasa bersama dengan kita dalam program-program lepas, iaitu Yang Mulia, yang dihormati Ustazah Yohanis Mat Yusof, tuan-tuan dan puan, daripada JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, yang mengkhusus bagi bidang beliau ialah bahagian keluarga, bahagian kemasyarakatan dan sebagainya, terutama tentang kaunseling keluarga ini, tuan-tuan. Jadi kita perkenalkan kepada para penonton yang dihormati sekalian, ya, iaitu Ustazah Yohanis. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustazah? Dah lama juga tak nampak Ustazah. Kelibat Ustazah ni, Masya Allah. Orang ramai bertanya, betul Ustazah? Ramai di mana perginya Ustazah Yohanis ini? Saya kata maklumlah, dalam keadaan COVID ini antara yang terjejas ialah keluarga. COVID ini antara yang menerima bahananya ialah institusi keluarga. Sudah tentulah setiap hari dalam waktu-waktu bekerja dan tidak waktu bekerja pun, Ustazah dan teman-teman di bahagian keluarga di JAKIM sudah sibuk melayani pelbagai masalah yang dihadapi oleh suami isteri, mak bapa, anak-anak dalam konteks mendirikan rumah tangga, mendirikan keluarga, insya-Allah. Jadi Ustazah, ya, kita malam ni kita nak cerita tentang kaunseling keluarga. Kalau boleh Ustazah, ada peringkat permulaannya, boleh tak Ustazah berikan mukaddimah apa yang dimaksudkan dengan kaunseling keluarga? Kenapa mesti ada kaunseling keluarga? Sila Ustazah. Okey, terima kasih Datuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan-puan yang sedang mengikuti kita pada hari ini. Alhamdulillah dapat lagi bersiaran. Terima kasih Datuk masih ingat dan jemput saya untuk kali ini. Kan? Saya bila tengok Datuk bagi kaunseling keluarga tu ada sedikit rasa teruja. Rasa syok nak share macam tu kan. Sebab betul dalam tempoh COVID ni dia macam-macam. Antara yang terima tu keluarga lah. Sebab kita kan berada dalam institusi keluarga. Kalau tak kita sebagai anak, kita sebagai ibu, tak sebagai ibu, sebagai bapa, sebagai abang, sebagai kakak kan. Ada peranan kita dalam tu. Kita tak boleh lari, kok mana pun tak boleh lari. Kalau semua orang kata tak apa, aku tak kahwin lagi kan. Tapi jangan lupa dia ada keluarga, dia ada mak ayah, dia ada adik-beradik yang kadang-kadang perlu dibantu. Ataupun dia tu perlu menerima bantuan. Gitu. Nak katanya kok mana pun tak lari. Jadi alhamdulillah untuk kaunseling keluarga ni skop dia luas ya tuan-tuan dan puan-puan di luar sana. Sebab komposisi keluarga ni dia macam-macam. Macam-macam cerita, macam-macam kerenah, macam-macam cekadak dalam tu ada belaka kan. Jadi nak katanya luas. Malam ni topik kita ni topik agak luas. Tapi kok mana pun akhirnya kita nak ke jannah sebenarnya. Kan? Tak kisahlah sama ada kita diuji macam mana cara sekalipun, apa ujian sekalipun, tapi matlamat kita itulah akhirnya kita nak ke jannah Allah Ta'ala. Kita nak redha Allah Ta'ala, kita sentiasa berada dalam rahmat Allah kan. Jangan sampai kita diuji, kita tersasar. Kita tak nak yang macam tu. Kita nak kita diuji semakin iman kita naik kan. Semakin kita dekat dengan Allah Ta'ala. Kita nak yang itu matlamatnya kan. Kalau kita tengok kaunseling tadi Datuk, kaunseling ni dia proses membantu. Proses menolong antara dua belah pihak, kaunselor dengan pihak klien, macam itulah kan. Di antara kaunselor dan klien kita sebut kat sini, orang yang membantu dan orang yang dibantu tu dia adalah etika dia. Dia adalah orang kata informed consent lah, maksud kata syarat-syarat dia kan. Biasanya yang datang pada kita ni masalah rumah tangga kan Datuk, biasa akan kata saya punya masalah ni tak cerita ke orang je. Dia risau kan, dia takut orang lain tahu. Kita tak ada masalah sebab apa yang diceritakan pada kita adalah confidential belaka. Itu etika kita sebagai kaunselor lah kan. Dan kalau satu lagi yang apa etika satu lagi yang kena sebut, kita tak boleh ambil kes orang kita kenal. Macam tu. Kalau profesionalnya begitu. Macam doktor lah juga Datuk, dia tak boleh operate orang yang dia kenal. Dia ada satu sensitif rasa emosi ke apa, kesian ke apa kan. Sama juga dengan kaunselor. Jadinya kat saya kalau ada orang report, Sasa boleh tak gini-gini kan. Kita kenal.
boleh, tapi saya refer pada kaunselor lain. Macam tu kan. Kadang-kadang bukan apa Datuk, kita tidak berlaku bias, tapi anggapan orang. Dia macam tu. Jadinya profession tu dia sangat menjagalah. Jadi jangan susah hati tuan-tuan dan perempuan di luar sana, kalau perlukan khidmat kaunselor, datang je. Jangan risau, jangan takut. InsyaAllah kita membantu. Kalau rasa tak serasi, pilihlah kaunselor lain. Kaunselor ramai kan. Itu antara etika kita lah. Macam tak syok kan asyik cerita tak best lah dia ni kan nak ganti orang lain. Boleh, tak ada masalah. Just bagi tahu saja tak selesa gitu. So setakat tu dulu Datuk mukadimahnya, nak kata dia proses membantu. Sebab dalam Islam kan bantu-membantu itu kan perlu. Masya-Allah. Jadi para penonton ya, counseling ini khidmat membantu yang cara positif. Daripada yang renggang nak dirapatkan, daripada yang jauh nak didekatkan, yang daripada bermasa muka nak dimaniskan, daripada tuan-tuan dan perempuan yang susah nak memberi salam, maka mulut kita terpancul memberi salam. Dan tuan-tuan dan perempuan, inilah benda-bendanya yang ada dan di Malaysia ni tuan-tuan dan perempuan, cerita kaunseling ni agaknya tidak selama macam di barat, macam kita ambil di dunia barat kan ya, dah berpuluh-puluh tahun bahkan ratus tahun kalau kita baca buku-buku mereka tentang kaunseling, khidmat kaunseling ini diberikan. Tiap-tiap community ada kaunselor, tiap-tiap taman ada kaunselor, tiap-tiap sekolah ada kaunselor, tiap-tiap institusi ada kaunselor. Tapi kita di Malaysia ni sudah pergi kepada situ, tapi belum capai lagi kepada tingkat sebagaimana negara-negara yang begitu bertamadun, yang telah membangun, mengisi program kaunseling ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, apa yang Ustazah sebutkan, tidak lain dan tidak bukan confidentiality. Confident, jangan bimbanglah tuan-tuan ya. Kita yakin apa yang kita curahkan, kita yakin apa yang kita beritahu antara kita dengan kaunselor, antara kaunselor dengan kita. Tidak ada orang ketiga di situ tuan-tuan ya. Maknanya dari segi etika profesionalismnya, kita tidak boleh mendedahkan tuan-tuan apa juga kebaikan dan keburukan orang. Terutamanya kalau orang datang kepada kita minta bantuan, nasihat dan sebagainya, patutlah kita menjaga apa yang dikatakan rahsia-rahsia yang perlu dijaga untuk kerukunan dan kedamaian rumah tangga mereka. Okey, Ustazah ya. Pengalaman Ustazah begitu luas dalam bidang ini, dan JAKIM alhamdulillah antara institusi utama, institusi induk di Malaysia ini yang mengendalikan secara berinstitusi yang namanya keluarga itu. Jadi alhamdulillah ada satu unit yang agak besar di situ, dan beberapa orang daripada mereka telah menyertai kita dan akan terus menyertai kita untuk memberikan khidmat pengalaman mereka waktu mereka memberikan kaunseling kepada mereka yang datang, customers atau klien-klien yang datang kepada mereka. Ustaz, yang saya nak tanyakan Ustazah agaknya dah bertahun-tahun dia. Katakanlah ambil 10 tahun, 15 tahun yang lalu dengan sekarang ni. Dari segi rencaman masalah keluarga, semakin rencam ke ataupun semakin teduh ke masalah keluarga ni, semakin membadai ke ombak keluarga ini pada pengalaman Ustazah. Macam mana Ustazah tentang hal? So itu kita dalam hal Ustazah sebagai kaunselor ni sudah tentu dapat mengukur lebih kurang, walaupun tidak saintifik 100%, tapi dapat diukur. 15 tahun, 20 tahun yang lalu begini, 10 tahun yang lalu begini, 5 tahun yang begini, dan akhirnya bila COVID ini, kita dapati ada satu pula perkembangan baru tentang rencamnya manusia memerlukan khidmat kaunseling. Macam mana Ustazah? Alhamdulillah, subhanallah ya Datuk. Saya pengalaman dalam masuk 14 ke 15 tahun macam itulah duduk di keluarga saja. Nak katanya sikit sebanyak ilmu tu ada dan sikit sebanyak kemahiran dan pandangan, maksud kata pemerhatian lah. Nak kata kita buat kajian secara khusus tu tak ada, tapi bila duduk dia muhasabah diri, macam ni, macam tu, kita dapat nampak. Kemudian kita relate pula dengan apa yang Allah Ta'ala sebut. Subhanallah, Masya Allah, saya rasa macam sangat insaf macam tu. Betul lah Allah Ta'ala sebut dalam Quran macam ni, kejadian yang berlaku macam ni. Dia sejajar, selari.
Kan kita bila jadi depan kita mengalami benda tu, so kita kata Masya Allah, betul lah apa yang Allah Ta'ala kata. Sebab selalu kita duk baca dalil, kita baca hadis kan, kadang-kadang dia just sekadar peringatan dan orang kata gambaran tapi tak rasa. Tapi bila kita duduk dekat sini, kita dapat rasa, kita patutlah Allah Ta'ala sebut macam ni, betul lah. Dia jadi macam tu bila kita tengok kerenah manusia ni. Sebab Quran diturunkan kan banyak dalil-dalil kita, garis panduan, do and don'ts-nya kan. Dia macam tu. Dan Alhamdulillah saya rasa ialah Allah Ta'ala meletakkan seseorang itu sesuai di tempat dia kan. Dan mungkin ni salah satu orang kata pengalaman yang orang kata real feel tu, kita boleh rasa kan. Ya, antaranya kalau Datuk tanya tadi, sedikit pengalaman saya kalau daripada akhlak lah. Kalau akhlak, contoh kalau melibatkan keluarga yang melibatkan anak tak sah taraf contoh saya ambil sikit sebab dia ada dalam Quran azaniyatuz zani tu kan, dalil tu. Betul. Bila saya sedikit pengalaman dulu 10 tahun menjadi pendaftar nikah cerai dan rujuk, kan ada kuasa waktu tu, kuasa tanda tangan laku untuk sign surat nikah, sign kelulusan permohonan pernikahan, cerai dan sebagainya kan. Jadi dekat situ memang kita tengok bila orang datang pada kita menyatakan masalah gini kan, contoh permohonan nikah yang melibatkan anak tak sah taraf. Anak tu dah umur 30 tahun. Anak tu umur 30 tahun maksud sekarang. Tapi dia tidak sah taraf. Maksudnya 30 tahun dulu berlakunya hubungan si ibu dengan bapa tu mungkin dulu punya cerita. Dah berlaku dah. Saya mula tak perasan tau Datuk, saya tak perasan. Tapi saya kata sekarang ni orang kata sebab media sosial lah apanya berlaku banyak hubungan-hubungan yang tidak baik macam ni kan, dan akhirnya melahirkan anak-anak begini. Tetapi bila kita renung-renung muhasabah diri, bila orang nak buat permohonan macam tu, kita kena lalui lah proses mahkamah dan sebagainya tu. Maksud kata dulu pun dah ada kes tu. Jadi Al-Quran ini evergreen lah maksudnya, daripada sampai bila-bila maksud kata hukum itu diturunkan bukan sekadar pada ketika itu, memang sepanjang zaman lah gitu. Sampailah hari ini pun benda yang sama putaran berlaku. Cuma usaha kita lah memberi ilmu dan sebagainya, itu salah satu usaha. Dan juga cabaran sekarang ni media sosial. Memang kalau kita sebut PKP kan Datuk, banyak hikmah PKP ni, antaranya kita tak boleh keluar rumah. Orang nak buat jahat pun tak buat jahat, sebab orang jahat pun takut COVID. Dia orang pun tak keluar rumah juga kan. Maksud kata daripada sudut jenayah-jenayah, pembunuhan, aksiden, apa lagi, kemalangan. Contoh kita macam tengok baru ni tragedi LRT itu kan, terjadi ketika PKP, wabak yang kali gelombang ketiga ni macam sangat menakutkan. Bayangkan Datuk, kalau dalam tu ada kanak-kanak, ada budak-budak ramai, tidak berlaku PKP, maksud kata orang ramai keluar kan. Nauzubillah min zalik, kita tak boleh nak bayangkan. Tetapi percaturan Allah tu maha hebat. Dia berlaku pada ketika itu, dan kalau kita perasan yang dalam tu tak ramai, dan juga dewasa-dewasa lah orang yang terpaksa keluar pergi cari nafkah dan sebagainya kan. Nak ceritanya dekat situ, Allah Ta'ala tu sangat maha kaya. Jadi walaupun kita PKP, jangan lupa jari jemari ini tidak PKP. Media sosial tu main peranan. Jadi di situlah antara kita kata dosa-dosa yang tak perasan kita buat, ataupun mata kita melihat perkara-perkara yang tidak baik kan. Mungkin macam-macam dalam tu kan, dia atas kawalan diri kita sendiri. Jadi nak katanya kalaulah rencam keluarga ni, kalau kita tengok daripada zaman dulu, sekarang, lepas tu sekarang ni pula Allah Ta'ala bagi wabak ni, dia ada salah satunya yang sangat hangat diperkatakan, iaitu mental health. Mana-mana orang sentuh perkara ni, dan kebanyakan jabatan memang cari kami Datuk, sebab kami di JAKIM kami ada spiritual care, kami ada terapi psikospiritual Islam. Maksud kata ramai orang sedang mencari-cari itu. Orang dah tak nak kaunseling biasa dah. Ramai juga yang cari kita. Kita tanya kenapa puan, sebab dia dah jumpa kaunselor kat luar sana, dia dah jumpa pakar psikiatris, pada kita okeylah, alhamdulillah kan. Dia kata saya tak nak Ustazah, saya nak pendekatan yang Islamik.
kat luar sana tak Islamik. Sebab dia nak back to fitrah balik. Dia sedang mencari benda tu. Jadinya kita rasa macam Allahu Akbar, syukur sangat. Maksud kata apa yang kita tawarkan ini, macam kami di JAKIM ni, kami tak sebut kaunseling biasa, kami sebut kaunseling syar'i. Kita blend. Alhamdulillah. Kita blend. Maksud kata kita tarik balik seseorang itu balik pada rule, fitrah dia balik. Tak kisahlah sebesar mana pun masalah yang dia alami itu. Kan? Sebab betul Datuk, kalau dulu-dulu orang tak sebut kesihatan mental ni, kurang. Lebih kepada pendekatan biasa. Tetapi sekarang ni kalau kita tengok perbezaan tu lah, kalau kita tengok tahun ke tahun tu, dia senario dia begitu. Masuk media sosial, cara media sosial pula kan, dia bertambah masalah sebenarnya kalau kita tengok. Dan di situlah tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa kan, ni ibu-ibu, bapa-bapa yang di luar sana ni kena cakna lebih sikit. Gitu. Ilmu tu kena upgrade lebih sikit. Bukan ilmu parenting skill je. Ilmu gadget tu pun kita kena tahu juga. Sebab anak-anak dia lagi advance daripada kita kan. Jadinya dekat situ kita kena, kalau boleh lebih sikit lah daripada diorang kan. Kadang-kadang anak ni auta kita tak faham, take ya je kan. Tapi sekurang-kurangnya bila kita ada ilmu tu, kita tahu macam mana nak mantau anak, dan kita tahu kalau anak tu auta kita. Sebab kita tahu ilmu tu. Kan gitu. Jadi nak katanya kalau senario tu ada benda yang permasalahannya dulu sampai sekarang tu ada dulu tak ada, sekarang baru muncul. Ada juga macam tu. Jadi nak katanya kalau statistik tu, kalau dulu kalau kita kata statistik kita kira 5 jenis masalah lah kan, 10 jenis, sekarang ni boleh jadi berbelas berpuluh jenis lah. Dia macam tu perkembangan tu. Tak tahulah negatif ke positif ke Datuk kan, tapi nak katanya daripada sudut ilmu tu jadi positif lah. Daripada worst masalah tu kita nampak macam agak negatif lah kan. Tapi kok mana pangkal pun kita kena back to fitrah balik, upgrade ilmu, kena sasaran, alignment, niat hidup kita tu kena, kadang-kadang kita kena renew balik, kena perbaharui balik insya-Allah. Ustazah, dalam sikit pengalaman saya dibandingkan dengan Ustazah dalam bidang kaunseling ni, Ustazah ni berpuluh-puluh kilometer di hadapan saya lah kan ya. Tak sempat lah nak memotong memburu Ustazah ni kan, dari segi pengalaman, dari segi ilmu begitu. Tapi sedikit saya terlibat dalam kaunseling ni. Ini masih di awal, perbincangan awal kita ni Ustazah. Kita ada 4 minggu ni kita nak bincang ni. Saya nampak dulu nampaknya yang ke depan untuk mendapatkan khidmat kaunseling ni biasanya isteri, biasanya orang perempuan lebih ke depan daripada orang lelaki. Ya betul Datuk. Sila Ustazah, sila. Ustazah habiskan dekat situ. Allahu Akbar. Orang perempuan ni dia tak boleh simpan perasaan Datuk. Betul, statistik kita JAKIM ada talian microbiomic JAKIM kan. Kita memang statistik kan, hari-hari lelaki berapa, perempuan berapa. Memang menang kat perempuan lah. Hari-hari tu menang kat perempuan yang statistik tu. Kemudian satu lagi kalau kita tengok kan tuan-tuan perempuan ni antara kelebihan lah. Kalau kita tengok tak tahulah kelebihan ke kekurangan, tapi orang perempuan ni dia tak simpan benda tu dalam hati. Dia tak simpan dalam hati, jadinya dia suka meluah. Kalau dia luah pada orang yang tepat, tak apalah, alhamdulillah. Cuma kita khawatir luahannya pada salah tempat dan salah orang, tu tak kenalah. Dia gitu. Tapi betul lah Datuk kata tu, orang perempuan lah paling banyak beraduan ya. Selama ni saya jaga di bahagian runding cara file-file aduan kekeluargaan tu pun memang banyak perempuan yang adu kan. Yang suami ni kita sebut yang kena adu lah, kita panggil kan, nak dengar kedua belah pihak kan. Cuma suami ni kadang ada yang bagi je sama datang, ada yang tak datang. Ada juga yang datang Datuk buat aduan, mendapatkan khidmat nasihat, suami saya, isteri saya nak bercerai, nak buat macam mana ni, ada juga. Tapi tak ramai. Dia bila keadaan tu jadi worse, jadi teruk, baru dia cari kita lah. Tapi kalau dia rasa benda tu okey, orang lelaki kan sifatnya tenang kan. Dia lebih boleh absorb masalah. Kalau orang perempuan ni dia tak apa nak boleh, sebab emosi tu dia ke depan. Ataupun kita tengok kan Datuk, masalah tu taklah besar sangat. Contoh kan, dia tak melibatkan pukul, tak melibatkan isu nafkah dan sebagainya. Cuma isu merajuk, macam tu kan. Dia datang mengadu pada kita. Tapi pada saya kan Datuk,
sejujurnya, ni tuan-tuan perempuan di luar sana, kalau dia datang jumpa kita cerita masalah, itu adalah lebih baik daripada dia simpan bertahun-tahun. Makan hati bertahun-tahun. Kesian. Dia jenis tak pandai. Sebab kita risau orang macam ni, dia memang di peringkat awal dia okey. Suami nampak dia okey, tapi kita takut dia meletup di hujung. Dia tunggu anak dah besar. Time tu kita susah nak selamatkan. Lately memang Datuk, saya dapat 2-3 kes trend yang sama. Trend yang sama. Trend yang sama tu maksudnya meletup di hujung ni. Meletup di hujung. Ya, dia tunggu anak besar. Nak cerai awal-awal dia kesiankan anak, kan? Dia tunggu anak dah besar, nak dah boleh berdikari. Time tu dia datang dekat kita. Time tu kita nak pujuk pun susah. Tapi di peringkat awal, kita boleh pujuk dia lagi. Kita boleh bantu suami lagi baiki apa yang patut, kan? Kita touch up sana, touch up sini. Adalah kesedaran tu. Adalah Allah menyesal-nyesal Ustazah tak perasan, kata suami kan, isteri rupanya merajuk lama, kan? Dia kalau di awal tu kita boleh bantu. Betul, serius. Saya suka kalau pasangan muda, kalau dia rasa dia perlu bantuan, dia datang terus. Macam tu. Jangan tunggu lama-lama. Kan? Sebab bila dah lama tu, yelah dah meletup, dah bersepai dah ni, kita nak cantum balik tu susah. Tak boleh, kan? Ustazah, saya nak tanya dari segi ada yang dapat diselamatkan dan ada yang akhirnya mahkamah juga. Ustazah, saya nak tanya tentang kelompok manusia dalam keluarga ni. Katakanlah yang berkahwin antara 1 tahun hingga 5 tahun, antara 6 tahun sampai 10 tahun, antara 11 tahun sampailah katakanlah sampai 15 tahun dan seterusnya 20 tahun ke atas. Daripada kelompok 5 tahun ini, kalau kita pecah-pecah begitulah Ustazah. Agaknya yang mana yang lebih nampak menonjol tentang persoalan kita bincangkan mengenai rumah tangga yang memerlukan bantuan kaunseling seperti Ustazah? Yang mana lebih susceptible, yang mana lebih kata orang ke depan dari segi masalah yang dihadapi, sama ada perkahwinan 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, atau lebih daripada 20 tahun. Macam mana Ustazah? Dia kalau ikut statistik yang kita kira, termasuk negeri-negeri pun kira juga. Kalau kita tengok tu tempoh perkahwinan yang banyak masalah dan aduan ke cerai ke kelompok yang kedua Datuk sebut tu. 5 tahun, 10 tahun ke 15 tahun tu. Tempoh tu banyak. Dia mungkin tempoh pertama tu tempoh suai kenal. Tempoh kita nak match, kan? Time tu ada juga yang tercerai. Mungkin kan dalam kita nak duduk bina serasi dengan pasangan ni, ada yang merajuk, bergaduh, terlepas cerai, kan? Ada macam tu, lepas tu rujuk balik. So tak ada masalah yang tu, kan? Tapi yang bila yang kelompok yang kedua tu 10 tahun ke 15 tahun macam tu, kalau kita tengok statistik yang itulah yang banyaklah Datuk datang buat aduan, datang untuk buat permohonan cerai dan sebagainya. Ada macam tu. Kelompok ni kita kata ialah rumah tangga diduga contoh isu nafkah, gitu. Ni nafkah pun satu hal juga, kan, tambah PKP ni, kan Datuk. Isteri kena sangat sabar, ya, perempuan, ibu-ibu, kan, yang mana ibu-ibu yang bekerja tetap, contoh gaji ada, suaminya bisnes, contoh, kan. So bila PKP ni bisnes tak berapa nak okey, kan. Sabarlah, ya, sabarlah perempuan, insya-Allah ada ganjarannya Allah Taala bagi nanti, kan. Sebabnya kadang-kadang isteri ni dia macam ni Datuk, kalau saya lihat majoriti lah, nak kata jarang yang bertahan sampai bertahun-tahun tu, jarang. Saya jarang jumpa. Mungkin tak buat aduan lah, mungkin saya tak tahu, kan. Tapi kebanyakan yang datang pada kita, sepanjang suami itu menafkahi isteri dengan baik, biasanya isteri tu okey. Bila Allah Ta'ala duga dengan cara menarik rezeki suami, isteri pula kena menanggung suami sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, makan tahun. Tapi suami tu bukan rajin lah, maksudnya nampaklah tak apa rajin, duduk rumah, lepas tu sikap marah-marah pula, kan, malas tolong isteri kat rumah, dia akan jadi konflik, macam tu.
Kemudian kalaulah suami tu kita nampak bersungguh cari kerja tapi rezekinya macam payah kan, biasanya isterinya akan okey lagi. Dia mungkin itulah fitrahnya. Saya selalu muhasabah diri. Betul lah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki ni memang Allah Ta'ala beri kelebihan berbanding dengan perempuan. Apa kelebihan yang Allah Ta'ala sebut tu? Qawamun. Kelebihan yang disebutkan itu adalah daripada sudut nafkah. So nafkah seorang suami kepada isteri itu, kalau suami itu jaga betul-betul, percayalah isteri akan respect suami, isteri akan taat kepada suami, isteri akan hormat kepada suami, isteri akan jaga air muka suami. Disebabkan nafkah tu tadi. Dekat situlah dalam rumah tangga tu kekuatan isu nafkah ni sangat tuan-tuan kena jaga terhadap isteri dan juga anak-anak. Sebab isteri ni dia tak boleh. Saya perasan kebanyakan kes macam tu. Sebab saya ni di posisi isteri Datuk kan. Jadinya kita boleh rasa. Kita boleh rasa. Kalau tak cukup kita beli lebih. Dia mulalah setan tu jahat kan. Asyik aku je. Betul. Ni kalau ibu-ibu yang sedang mengikuti kita ni kalau boleh respon, cuba respon sikit. Kan apa ibu-ibu rasa kalau puan-puan je asyik contribute dalam rumah tangga, beras, beli apa semua rumah dan sebagainya. Tak bising ke dekat suami, kan? Kalau isteri yang jenis bercakap Datuk, yang jenis tak menyimpan, dia akan bercakap. Dia luah, dia luah. Kalau isteri macam ni tahan lagi, dia tak stres sangat. Maksud kata dia tak puas hati, dia cakap. Yang menjadi stres adalah isteri yang senyap. Tak apalah, pelan. Nak cerita kat suami kata jangan membangkang kan, jadi isteri derhaka, dia pun senyap kan. Tak cukup ni, pinjam duit adik-beradik yang lain nak mencukupkan anak ramai, nak kena suap makan. Sebab dia suri rumah kan, nak duit sendiri tak ada, mengharapkan duit suami. Lepas tu habis gelang dijual, nak bagi anak makan, nak cakap dengan suami tak boleh ditegur. Macam tu. Saya memang tengah tatang kes ni Datuk. Allahu Akbar. Saya wallahualam saya serah pada Allah Ta'ala lah. Kita pun kaunselor kan. Semayang hajat untuk pasangan ni. Doa. Ya Allah bagilah dia orang ni berbuat baik, bukalah pintu hati balik terhadap pasangan kan. Sebab kaunselor ni pun kita tak ada kekuatan kita juga. Kita bersama dengan kekuatan Allah Ta'ala juga. Sebab itulah saya rasa sama je kaunselor mana-mana pun kan Datuk kan. Macam mualis lah orang merawat orang kan. Konsep yang sama. Kita angkat tangan, tadah kan. Minta lah kepada pasangan ni baik balik. Kita rasa boleh macam tu. Tapi selebihnya tawakal lah. Sebab ada juga yang kita struggle kan. Akhirnya cerai juga. Itu dah bukan orang kata percaturan kita lah. Wa makar Allah, kita merancang tapi Allah Ta'ala juga merancang untuk kita kan. Dan the best plan is Allah Ta'ala lah kan. Jadinya konsep tu pun kita kena belapang dada juga. Gitu. Ya. Ustazah, kalau yang kita baca lah, yang saya baca Ustazah ya. Tadi kita kelompokkan antara 5 tahun, 1 sampai 5 tahun tu. Dan kadar perceraian di akhir-akhir ini Ustazah boleh confirmkan benda ni. Golongan ini nampaknya dari segi bilangan, dari segi insiden bercerai, nampaknya golongan ini lebih menonjol daripada golongan-golongan yang lain. Kahwin 1 tahun hingga 5 tahun, kadang-kadang kendurinya besar-besaran, melibatkan ribu-ribuan yang dipanggil, hanya dapat bertahan 9 bulan begitu. Macam mana Ustazah pandang benda ni, fenomena ini? Allahu Akbar. Dia itulah nak katanya satu alignment tadi, itulah niat. Kenapa kita kahwin? Kan? Sebab kalau niat awal tu, hala tuju kita tu clear, insya-Allah struggle macam mana pun kita akan try tuhat lah untuk duduk di role tu tadi. Tapi kalau kita kata tak apalah kahwin lah dulu, tak serasi, belah lah, kan macam tu kan. Payahlah. Sebab ada rumah tangga yang macam tu Datuk, saya pernah jumpa. Antaranya betul Datuk, pinjaman bank, hutang banyak kan, semata nak realisasikan kenduri yang mewah contoh. Bercinta dah 10 tahun, macam okey, nampak macam wah aku dah kenal dia dah, insya-Allah okey ni kan. Duit tak apa nak ada, so pinjam hutang bank, buat personal loan macam tu kan. Dia kadang-kadang orang pasangan tu sendiri yang beria. Ada setengah anak tu tak kisah tapi mak bapak pula yang beria.
Ada juga yang macam tu. Kan? Ya. Saya pernah kena marah dengan dengan parent waktu jadi pendaftar dulu. Ya, masya-Allah. Dia ada isu sikitlah, isu surat nikah mak ayah sebenarnya time tu. Bila nikah mak ayah tak clear, jadi kita nak clearkan siapa wali si anak tu. Wali nikah tu kan. Jadi bila mak bapaknya start nikah zaman dulu tu, jadi anak ni start lah, so kena clear kalau mak bapak dia punya nikah tu kalau sah, taraf, mahkamah mengesahkan dan sebagainya, ada pembuktian, so tak ada masalah dia jadi wali. Jadi memang bapak dia time tu hot lah, kan. Mungkin bila daripada sudut hukum mungkin semua orang pun tak cakna, dan mungkin ada yang tahu tapi macam buat-buat tak tahu pun ada juga. Dia keadaan jadi worse bila anak tu nak kahwin kan. Dia macam tu lah, bapak mak tu beria, anak tu tenang je. Ada juga yang passion macam tu kan. Dia tengoklah macam mana keadaan tu. Lepas tu bila perkahwinan itu berlaku, satu-satu perkahwinan, betul Datuk, saya sangat setuju dengan Datuk. Ada kes saya tu dia baru kahwin, merah lagi naik kat jari tu. Allah, ya Allah. Dia datang jumpa, kebetulan saya kat kaunter, dia kata macam ni, Ustazah saya nak cerai. Saya kata nak cerai? Baru kahwin kan? Sebab kita nampak jari dia merah kan? Saya baru kahwin minggu lepas. Dia kata, kenapa nak cerai kan? Saya kata, tak boleh jadi ni, masuk bilik saya lah. Sebab kat kaunter kan, kat kaunter tak syok lah nak bercakap kan. Jadi saya ajak dia masuk bilik, dia kata, saya kahwin ni mak bapak saya yang suruh. Saya tak nak. Kenduri dah buat, dah panggil, jadi tak nak malukan keluarga. Jadi saya follow je lah. Sekarang saya dah kahwin, suka hati saya lah nak mau cerai ke apa. Dia macam tu. Saya pun macam, kalau macam tu, memang kita sesi kaunseling dulu lah. Sesi kaunseling, nak try pujuk. Kan, nak try pujuk dan sebagainya. Itu salah satulah Datuk, saya tengok antara perkara yang anak tak berapa nak okey, mak bapak yang mungkin berkenan mungkin kan. Lepas tu dah edakat, lepas tu nak cancel last minute, malu. Kan terpaksa harung juga. Kesan dia selepas perkahwinan tu keadaan jadi tak okey. Gitu kesan dia. Kalau pihak-pihak ni boleh berlapang dada memaklumkan kata kenduri tak jadi, memanglah kita segan kan. Tetapi daripada satu sudut, kalau tak jadi pun kita tukar kenduri kahwin kepada kenduri doa selamat ke, kenduri tahlil ke, whatever lah. Kena create something yang kreatif lah kat situ kan. Dia macam tu. Maksud kata memang di peringkat awal tu kita rasa segan, tapi anak kita, keluarga kita selamat daripada konflik yang dia akan jadi berpanjangan. Sebab bila kita kahwin, akad nikah saja akan tertautlah hubungan tu. Gitu. Itu satu. Kalaulah berlaku dukhul, hubungan antara suami isteri itu, hubungan kelamin, maka akan bertambah bertaut banyaklah secara hukum syaraknya. Dia gitu. Jadinya kalau nak rungkai tu banyak melibatkan kesan-kesan selepas itulah, selepas itu. Kalau sebab hukum berbeza kan Datuk, kalau pasangan tu berkahwin tanpa melakukan dukhul, bercerai, beza. Dia jadi janda berhias, tak ada melibatkan iddah, tak ada melibatkan anak dan sebagainya, tak ada, memang tak ada, hukum tu tak ada. Tapi kalau berlaku saja dukhul walaupun sekali, dia dah ada iddah, dia dah dalam tu dah ada tanggungjawab nafkah dan sebagainya. Islam itu mengatur sangat cantik secara hukum syarak dan juga secara psikologinya, secara sosialnya. Macam tu. Ini namanya kaunselor syar'i Datuk. Secara hukum syarak kita tahu, psikologi pun kita boleh bantu, secara kaunseling pun kita boleh bantulah klien-klien kita, insya-Allah. Itu antara bezalah kaunselor syar'i dengan kaunseling biasa. Masya-Allah. Cantik Ustazah. Bahasa tu ya. Kita ada undang-undang syar'i, kita ada lawyer syar'i, kita ada sekarang ni ada kaunseling syar'i. Cantik Ustazah, cantik memang. Dan saya yakin Ustazah kata awal-awal tadi kan ya, manusia ni tak kisah di mana, orang bandar ke, orang terpelajar ke, orang duduk di taman-taman di mana pun, saya rasa dia nakkan pendekatan fitrah, pendekatan semula jadi. Pendekatan semula jadi tidak lain dan tidak bukan ialah inna dina indallahil Islam. Din di sisi Allah adalah Islam, pendekatan Islam itu. Jadi Ustazah, kita rehat sebentar saja Ustazah ya, dalam masa 1 minit begitu. Boleh Datuk. Ya, untuk mendengarkan sikit. Yang pertama sekali para penonton yang dirahmati sekalian, kita ini musim yang kedua. Saya nak sebut, kita berada dalam musim yang kedua sekarang ni tuan-tuan dan puan, insya-Allah
kita akan bersiaran kecuali hari Isnin, hari Selasa. Tidak bersiaran pada hari Isnin, tidak bersiaran pada hari Selasa. Kita bersiaran Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu dan Ahad. Pukul 7 pagi satu siaran, pukul 9.15 malam satu siaran. 7 pagi satu siaran, 9.15 malam. Macam ini satu siaran. Itu yang pertama. Yang kedua, Ustazah nak update sikit tentang kita punya kompleks Anjung Husnul Khatimah yang akan dibina di Bukit Ceraka, di Shah Alam di sana. Yang merupakan satu-satunya dalam dunia, satu-satunya di Asia, satu-satunya di Malaysia, satu-satunya di Selangor, dan kebetulannya kita pilih Bukit Ceraka di Shah Alam. InsyaAllah kalau tidak ada apa-apa masalah-masalah teknikalnya, aral melintangnya kalau tidak ada, bulan Ogos ini, maka tumbuhlah cerucuk-cerucuk pilingnya akan bermula untuk membina kompleks yang memakan belanja 15 juta ringgit itu. Jadi insyaAllah besar kompleks itu. InsyaAllah nanti ada 125 bilik Ustazah. Setiap bilik boleh duduk suami isteri, ikut modul 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam, 5 modul. Duduk kita cuba Islam itu yang baik, kita cuba paparkan yang baik. Islam itu yang hebat, kita cuba paparkan kehebatan. Dengan makanannya kita sajikan yang baik, penginapannya yang baik, syarahannya yang baik, auditoriumnya yang baik, semuanya. Kita hendak manusia menikmati kebaikan itu insya-Allah sebelum mereka dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kenapa mereka datang ke situ di kompleks Anjung Husnul Khatimah? Nak mendapatkan ilmu kemahiran dan juga supaya tersentuh di jiwa, lekat di hati, mengalir dalam darah daging mereka. Apa yang nak mengalir? Mati dalam husnul khatimah. Pendidikan yang nak dibagi Ustazah, pendidikan hujung usia, namanya pendidikan hujung usia, mati dalam husnul khatimah. Pendidikan hujung usia, mati dalam husnul khatimah. Di sini ilmunya diberi. Selepas diberikan ilmu tu, habis saja 1 jam, di sudut sana ada pembimbing-pembimbing. Yang tak pandai baca Quran, surah-surah lazim itu, ada pembimbingnya daripada awal hingga akhir. Tengoklah, mintalah nak baca Fatihah misalnya yang betul, tahsin Fatihah. Secara pembimbing dengan penuh kesabaran akan melatih kita membaca Fatihah cara yang betul-betul sahih insya-Allah. Siapa yang tak faham fardu ain misalnya, nun di sudut sana ada tentang yang fardu ain, tentang taharah, bab bersuci dan sebagainya. Walaupun umur kita 70 tahun, tapi ada masih lagi yang ketinggalan ilmu, masih lagi yang tidak beramal. Yang inilah. Kalau ini, Ustazah, kalau misalnya kita nak mati dalam husnul khatimah ni tak sembahyang, susah. Kalau nak mati dalam husnul khatimah tak berpuasa, mengikut syaraknya, susah. Kalau nak mati dalam husnul khatimah tenggelam dalam dosa, hari-hari dalam maksiat, susah nak bertemu dengan Allah dalam suasana husnul khatimah. Kalau bergaduh suami isteri siang malam pagi petang, bergaduh dengan mak mentua, bergaduh dengan mak sendiri, sukar untuk mati dalam husnul khatimah. Sukar untuk mati bila malaikat maut mencabut nyawa kita nanti, nak mengucapkan kalimat ini pun tak terbuka mulut kita, tak terbuka hati, tak terbuka jiwa, tak terbuka telinga, tak terbuka mata untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi inilah tuan-tuannya, ada ilmu yang nak diberi, ada kemahiran yang nak diberi, ada perubahan sikap yang nak diberi, ada istiqamah dalam mengamalkan agama hingga mati kita nanti, mati dalam husnul khatimah. Inilah fungsi kompleks Anjung Husnul Khatimah. Dan yang kedua ialah fungsinya untuk membina anak-anak kita umur 15 tahun ke atas. Sampai kepada peringkat Ustazah meninggal, saya meninggal nanti, yang mengurus jenazah kita dengan bantuan ilmu daripada masjid, tangan-tangan anak-anak inilah yang memandikan kita, yang mengkafankan kita, yang mengimamkan salat jenazah. Saya dah bagi tahu anak saya, tak payah imam masjid, tak payah imam surau, kamulah yang menjadi imam. Pilih di antara kamu yang lelaki menjadi imam. Kemudian itu yang meletakkan keliang lahat anak kita, yang mentahlil mendoakan anak kita, dan yang akhirnya kalau kita ada tinggalkan harta dan wang ringgit, pastikan tidak ada satu sen pun anak-anak yang soleh ini membelanjakan wang ringgit itu bertentangan dengan kehendak syarak. Saudara-saudara, inilah yang sedang kita sajikan. Bantulah tuan-tuan, minta tuan-tuan bantukan insya-Allah. Dalamnya nanti ada surau yang boleh menampung 300 ke 400 orang. Besar, macam masjid. Dan siapa yang hadir di situ
Modul 1, modul 2, modul 3. Setiap kali mereka datang, satu modul 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam, pukul 4.30 pagi, 250 orang. Kapasitinya 250 orang, mesti turun. 4.30 pagi, hari-hari, tiap-tiap pagi. Apa nak buat? Bertahajud je kita. Sembahyang taubatnya kita. Sembahyang hajatnya kita. Bermunajatnya kita. Menitiskan air mata setiap pagi, tuan-tuan. Mengenangkan dosa-dosa yang kita lakukan. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sinilah tempatnya, tuan-tuan. Namanya Kompleks Anjung Husnul Khatimah. InsyaAllah. Nombor 2 yang saya nak bagi tahu, saudara, ialah pada 26 hari bulan, 26 hari bulan Jun, lebih kurang sebulan daripada sekarang, 26 hari bulan Jun, kita ada webinar. Webinar ni kita ada macam seminar, macam ada bengkel, secara online. Tak payah datang Kuala Lumpur, tak payah datang PJ, tak payah datang ofis saya, tak datang auditorium, tak payah datang. Di rumah masing-masing secara online. Apa programnya? Programnya ialah hari Sabtu, 26 hari bulan Jun, bersama dengan Ustazah Muzayyanah Abdullah. Ustazah Muzayyanah dan saya akan mengendalikan satu program. Tajuk program itu, Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Kami nak bagi tahu semua wanita, tak kisah. Wanita moden, wanita tradisi, wanita konservatif, wanita kampung, wanita bandar, di mana pun. Wanita ini semua mempunyai peluang dan ruang yang sangat-sangat istimewa yang Allah beri pada mereka. Bukan saja menjadi ahli syurga, bukan saja menjadi bidadari syurga, bahkan mereka menjadi ketua bidadari syurga. Siapa dia? Isteri kita lah, isteri Pak Lah lah, isteri Pak Din lah, isteri Pak Ngah lah, isteri Pak Cik lah, isteri Pak Long lah. Saudara, inilah yang kita nak bawa. Jadi seminarnya, tuan-tuan dan puan, 26 hari bulan Jun, hari Sabtu, pukul 9.30 pagi sampai pukul 12.30 hari. Percuma, tuan-tuan. Percuma. Inilah, tuan-tuan, yang dibuat oleh Yayasan Kebajikan Sabah. Percuma, tuan-tuan. Ya. Kita bagikan ilmu, 2 jam setengah punya ilmu, tuan-tuan dan puan. InsyaAllah, nama ilmunya ialah Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Call kami sekarang, tuan-tuan. Call kami sekarang. Kita hendak dalam 500 orang akan mengikuti program ini, insyaAllah. Live, tuan-tuan. Live. Online, live. Kita akan laksanakan, insyaAllah. Tuan-tuan, call kita, ada nombor-nombor telefon di hadapan tuan-tuan ni, di skrin itu, call untuk tuan-tuan mendaftarkan diri. Percuma, tuan-tuan, percuma. Saya akan memberikan, Ustaz Muzayyanah akan memberikan, insyaAllah, dan mudah-mudahan semuanya dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Isteri kita, bukan bidadari, bukan ahli syurga, menjadi ketua bidadari syurga. Yang ketiga, saudara, insyaAllah, kita harap, tuan-tuan, inilah sumbernya. Selama ini kutipan-kutipan kita untuk melaksanakan Kompleks Anjung Husnul Khatimah melalui buku-buku. 3 buku yang saya tulis, tuan-tuan dan puan. 3 buku itu, yang pertama namanya Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Yang kedua, Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Yang ketiga, itu buku yang kita nak seminarkan. Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Dapatkan buku 3 serangkai ini, tuan-tuan. Dalam bentuk buku biasa konvensional, atau satu lagi dalam bentuk e-book, tuan-tuan. Dalam bentuk e-book pun ada. 3. Tuan-tuan boleh baca dalam telefon saja. Sampai tengok bas, duduk dalam kereta, pergi shopping, duduk rehat-rehat, duduk di dapur, letih-letih masak, berehat, boleh tengok, tuan-tuan, boleh baca buku melalui handphone kita, insyaAllah. Jadi, tuan-tuan dan puan, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita. Dan saya harap, tuan-tuan, untuk program ini, bersama dengan Ustazah Yohanis ini, tuan-tuan, insyaAllah minggu depan, jangan lupa, tuan-tuan, minggu depan, hari Khamis malam Jumaat, macam ini, pukul 9 suku, kita bertemu lagi. Tuan-tuan, saya nak menyampaikan pesan daripada Coach Zaid Muhammad, yang sepatutnya bersama dengan kita, tetapi dia beritahu saya dalam pukul 6 tadi, kesihatan dia tidak mengizinkan, tuan-tuan. Kesihatan dia tidak mengizinkan untuk dia bersama pada malam ini. Dan dia kata, insyaAllah minggu depan, jika kesehatannya mengizinkan, dia akan bersama dengan kita. Dia pun pakar, kaunselor, tuan-tuan, kaunseling, pakar dalam bidang kekeluargaan dan sebagainya. Ustazah, kita teruskan, Ustazah. Ustazah, saya nak minta Ustazah ulas satu perkara, Ustazah, dalam hal tentang keluarga ni. Ustazah dah sentuh awal-awal tadi, soal ilmu, Ustazah. Soal ilmu. Dan kata-katanya kita kahwin, kata-katanya saya tengok, minta maaf lah. Saya minta maaf kepada para penonton, kepada mak bapak, kepada yang muda, kepada yang tua. Kita kahwin ni betul-betul kahwin fizikal je. Kahwin fisiologikal je. Kahwin sosial je.
tapi bolehkan kahwin spiritual itu. Ustaz ingat tak Ustaz? Ustaz kata awal-awal tadi, niat kita ialah akhirnya jannah, jannah, jannah. Suami yang masuk syurga, isteri yang masuk syurga, anak yang masuk syurga. Tapi tanpa ilmu melangkah ke syurga. Dan ilmu itu mesti dimuatkan sepanjang kita hidup bersuami, beristeri, beranak dan sebagainya. Kalau itu tidak ada, jalan macam mana kita nak tempuh untuk menuju pintu syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana? Tuan-tuan elaborate sikit soal ilmu ni, ilmu keibubapaan, ilmu parenting, ilmu kekeluargaan. Macam mana Ustazah? Sila Ustazah. Alhamdulillah Datuk. Tadi bila Datuk iklankan tentang anjung husnul khawatimah, saya duk fikir kita nak pergi sama-sama dengan pasangan kita kat situ kan. Kena jagalah. Hubungan tu kena jaga. Tak naklah kita pergi seorang-seorang kan. Datuk penat buat bilik yang couple suami isteri boleh duduk kan. Jadinya tuan-tuan dan perempuan, mungkin kita adalah salah seorang peserta akan datang. Wallahu alam, kita tak tahu kan. Jadinya kita nak dengan pasangan kita, jadi kita kena sama-sama menjaga dan membangunkan rumah tangga kita tu. Kalau disebut tentang ilmu, memang saya kok mana pun kalau bercerita, ilmu tu memang kena upgrade. Sebab dia tak sama tau. Macam apa yang nak kata, bila kita membaca, pengetahuan kita bertambah. Kan? Sebab bahan bacaan ni, dia adalah terapi secara biblioterapi. Biblioterapi. Tak jumpa kaunselor pun, tak jumpa ustaz mana, ustazah mana, apa ni, orang-orang hebat mana kita nak minta nasihat, tak. Tetapi dengan cara kita membaca, ilmu kita bertambah satu, dia menjadi terapi kita. Kan? Contohlah, kita bukan jenis orang yang suka sedekah. Kedekut sikit lah kan. Tapi bila kita baca tentang artikel sedekah, contohlah kita ambil, kita baca artikel sedekah, dalam tu macam-macam hadis, macam-macam ganjaran apa semua. Satu, ilmu kita bertambah. Satu lagi, kita ada rasa nak buat sedekah tu. Dia secara tidak langsung dia memberi perubahan kepada diri kita menjadi yang lebih baik. Sebab apa? Sebab adanya ilmu tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, orang melakukan sesuatu perkara, amal tanpa ilmu dengan adanya ilmu tidak sama. Kesan tidak sama, rasanya tidak sama, lain-lain, tak sama. Dulu kan Datuk, saya setiap kali nak bersiaran saya akan nervous. Saya ada rasa macam rama-rama dalam perut saya. Padahal kita ni ada ilmu, kita nak menyampaikan kan. Tapi dia ada rasa macam tu. Dia rasa tiba-tiba nak demam, dia rasa. Lepas tu saya pun cakap dengan kawan saya, kaunselor juga. Saya kata, kenapa ya saya ni lately, saya setiap kali nak bersiaran je, tak kisahlah TV ke, macam ni ke kan. Saya kata, saya rasa macam tiba-tiba je berpeluh, nak demam. Saya kata, tiba-tiba haus nak minum kan. Lepas tu, dia tegur saya. Padahal sama-sama kaunselor. Sebab itulah peranan sesama manusia tu main peranan. Jadi, ibu ada masalah, simpan, bapak-bapak ada masalah jangan simpan, cerita dengan pasangan anda. Sistem badan kita disebutlah kalau dia mengada-ngada, sebenarnya tak ada benda pun. Dia sebut macam tu. Ada disebut istilah tu apa benda tu, saya tak ingat. Tapi nak katanya bila saya tahu je benda tu, hilang terus rama-rama dalam perut saya setelah itu. Jadi nak katanya ilmu tu sangat penting tau tuan-tuan dan puan-puan. Contoh macam tadi saya baru bagi kuliah dengan program dengan AADK Putrajaya. AADK ni orang yang terlibat dengan dadah lah. Kan? Bukan orang terlibat saja, termasuk ibu bapa, mangsa-mangsa tu lah. Mangsa ke nak sebut. Yang menagih tu lah kan. Dan ada juga, bukan anak yang menagih, Datuk, bapa je yang menagih. Allah. Jadi diorang ni memang wajib ikuti program ni dan saya salah seorang speaker lah. Cerita bab sedekah je. Cerita bab sedekah ni kan, so, kita nak kata kat sini, Ustazah saya nak sedekah 1, saya nak ganjarannya 100. Saya kata kalau infak you boleh dapat lebih daripada tu, tapi kalau sedekah memang Nabi sebut 1, Allah Ta'ala ganjarkan 10. Itu memang magic lah dalam Islam. Memang ada magic tu yang tak ada dalam agama lain, saya katakan. So specialnya kita memang ada ganjaran-ganjaran yang luar biasa macam tu. Jadi nak katanya kat sini, ada juga setengah orang yang dia tidak faham konsep tu. Konsep sedekah contoh kan. Itu simple, itu contoh sedekah lah.
dalam rumah tangga kita memang kita kena upgrade ilmu tuan-tuan dan perempuan. Banyak tau, banyak. Bila kita kahwin ni, satu kalau suami sebagai seorang ada anak, dia sebagai seorang bapa kan. Dalam masa yang sama, dia ada mak ayah. Dia juga ada tanggungjawab terhadap mak ayah dia. So macam mana dia nak buat? Kalau setengah orang tu dia just follow the flow je Datuk. Dia macam tak apalah, kalau macam tu macam nilah. Ilmu tu macam apa yang nak kata, kalau dia ada ilmu dia boleh susun, dia boleh plan. Oh kalau macam ni buat macam ni, kalau macam ni buat macam ni. Tapi kalau tak ada, kadang-kadang kita takut dia menjadi worse, keadaan tu menjadi parah, kan? Macam mak tak suka isteri dia, kan konflik tu. Kan ada banyak kes yang macam tu kan. Ni kes saya pernah yang dah nak ke mahkamah dah ni. Sebab isu itu je. Sebab suami ni dia akan tersepit. Dia kena bijak main peranan. Macam mana nak bijak main peranan, di situlah ilmu dia kena ada. Macam mana dia nak harmonikan ibunya dengan isterinya contoh. Tersepit tuan-tuan. Ni kalau tuan-tuan perempuan yang tengah follow kita ni ada apa orang kata apa ya Allah semua hilang pula perkataan tu. Ujian yang Allah Ta'ala bagi macam tu, kemelut. Kemelut tu kalau tuan-tuan perempuan tengah lalui sekarang, memang rasa tersepit. Ibu adalah syurganya. Isteri adalah ibu kepada anak-anaknya. Yang mana anak-anak dia punya syurga tu adalah isterinya. Tersepit di situ, kan? Jadi dia nak menangkan mana satu, di situlah dia kena bijak main peranan sebagai seorang suami. Banyak juga kes macam ni Datuk, datang tanya kan, Ustazah macam mana nak buat kan? Ada, memang ada. Serba salah. Isteri ni orang perempuan dia fikir dia je Datuk. Dia fikir emosi dia je, kan? Dia tak fikir suami dia 10 kali ganda stres daripada dia tu, kan? Sebab memang fitrahnya orang perempuan dia lebih beremosi. Sebab itulah lelaki kahwin dengan perempuan, sebab lelaki ni rasional. Rasional dengan emosional cantik lah. Dia blend, seimbang macam tu. Tapi bila kita tidak seimbangkan dengan baik, dia jadi rosak. So nak katanya dalam hadis Nabi pun banyak Nabi memesan, kan? Kita duduk dalam majlis ilmu ni ibarat taman-taman syurga. Duduk dalam majlis ilmu ni malaikat menaung kita. Jalan kalau kita meninggal ketika kita menuntut ilmu kan syahid. Apa lagi? Allah Ta'ala Nabi menyebut mengibaratkan orang berilmu ni lebih baik daripada ahli ibadah. Ibaratnya bulan yang bersinar compare dengan bintang, gugusan bintang. Nak katanya betapa hebatnya orang yang mencari ilmu. Dan honestly Datuk, bila saya baca hadis-hadis yang melibat menuntut ilmu ni, rasa nak sambung belajar lagi kan. Macam tu. Nak kata betapa banyaknya ganjaran di situ. Bukan setakat ganjaran pahala yang ditawarkan, tidak. Tetapi ganjaran bila kita jadi orang berilmu, kita menjadi lebih apa yang nak kata, satu izah ni kemuliaan. Kita tidak minta dimuliakan, tetapi secara tidak langsung, secara automatically surrounding, orang-orang sekeliling memuliakan kita. Kerana apa? Kita berilmu. Sebab itulah saya selalu pesan ke anak saya Datuk setiap kali nak pergi sekolah kan. Ingat, pergi sekolah ni niat tuntut ilmu. Jangan niat nak pandai, niat nak cari kawan ke, ni. Sebab dengan ilmu lah Allah Ta'ala tinggikan darjat kita. Kalau kau kaya pun orang tak pandang tau. Kita sebut macam tu. Kalau kau glamour ke apa pun orang tak pandang tau. Tapi kalau kau ada ilmu, secara automatically orang pandang engkau, rezeki kau murah. Kita sebut macam tu lah. Saya sebut macam tu dekat anak saya kan. Supaya dia tak lari alignment dia tu. Last sekali memang saya sebut, jangan umpat cikgu. Kita buat joke sikit dengan anak-anak kan. Jangan umpat cikgu budak-budak kan. Jadi nak kata kat sini ibu-ibu, bapa-bapa please tolonglah. Kalau kita rasa macam, aku nak buat macam mana ni? Cari orang untuk membantu. Dan sekarang ni hikmah PKP banyak sangat. Ni Datuk punya program kan. Buka je dengan kuliah subuhnya kan. Subhanallah, Masya Allah. Kita tak ada telinga saja. Tak perlu bayar pun. Bayar data tu sajalah kan. Kita boleh duduk, kita boleh dengar sambil masak. Saya selalu sambil pergi kerja. Kalau giliran saya kena pergi office, memang kuliah-kuliah ni lah menjadi halwa telinga kita bagi-bagi. Gitu. Ilmu pun bertambah kan, walaupun secara online. Masih di taman-taman syurga juga kan. Jadi nak katanya ibu-ibu, bapa-bapa tolong. Dan Datuk nak ceritanya Datuk punya perkongsian setiap masa ni,
Ada juga pendengar-pendengar kita yang di sini menjadi klien saya. Allah, Ada yang kontak Allah. personal, PM saya personal, kita bantulah A to Z kan, macam mana nak harmonikan. Sebab sekarang ni secara atas talian, kita just telefon sajalah. Tak pernah jumpa pun dengan klien tu. Mungkin ada juga yang sedang berada mendengar kita pada malam ni kan, yang sedang diuji kan. Saya tak ada masalah, saya terbuka. Kalau nak hubungi saya pun tak ada masalah. Nak kata hikmahnya Datuk, program Datuk ni kita bantu ramai orang, insya-Allah. Betul. Masya-Allah. Ustazah, kita dah betul-betul sekarang ni jam saya pukul 10.16. Maknanya kita dah betul-betul 1 jam, tuan-tuan. 1 jam tak terasa, tuan-tuan, tak terasa. Sebab ilmunya, pengalamannya, tuan-tuan ya, pengalaman yang begitu luas, kemahirannya, kemahiran bertutur, bersahajanya. Sebab pada saya, Ustazah Yohanis ni, kekuatannya bersahaja, tuan-tuan. Bahasanya bersahaja. Memang bahasanya bahasa yang boleh menarik orang. Tak kisahlah kamu tinggi ke, kamu sedang ke, kamu rendah ke, kamu di bawah ke. Bahasanya ialah bahasa penyatuan. Menyatukan. Seronok, sejuk. Inilah bahasa yang qurrata a'yun. Bahasa yang sejuk mata memandang, tuan-tuan. Masya-Allah. Jadi minggu depan, tuan-tuan, jangan lupa minggu depan. Minggu depan kita harapkan kaunselor Coach Zaid Muhammad akan bersama dengan kita. Tuan-tuan tengok dalam poster memang ada gambar dia. Gambar Ustazah Yohanis. Tetapi dia memaklumkan kepada saya kesihatan dia tidak mengizinkan pada malam ini. Dan untuk pengetahuan Ustazah, saya ni sedang bersiaran di salah satu bilik di IJN ni, Ustazah. Saya petang saya tadi nampak masuk Datuk IJN ni. punya tag. Ini tuan-tuan. Allahu Akbar. Saya perasan. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan jadi alhamdulillah lah, macam ada sikit lah. Ada sikit untuk buat observation kan sikit di IJN ini. Walau macam mana pun kita terus bersiaran, mudah-mudahan insya-Allah. Dan saya yakin tuan-tuan amal yang kita buat ini pun menjadi salah satu ubat yang paling mujarab, tuan-tuan buat. Kita sebut nama Allah, ubat yang mujarab. Amin. Sebut Nabi Muhammad, ubat yang mujarab. Betul. Bawa orang bersama-sama kepada kebajikan diri, keluarganya. Ini satu ubat yang sangat mujarab, tuan-tuan. Tak lawan ubat ni. Ubat-ubat yang ada ni ialah ubat-ubat bantuan. Ubat yang sebenar-benarnya ialah ingat Allah, sayang Rasul, sayang mak, sayang ayah, sayang anak, sayang keluarga, dan sayang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul. Jadi tuan-tuan mudah-mudahan kita doakan kepada mereka COVID. Ramai kawan-kawan saya, Ustazah, ramai kawan-kawan saya. Saya dengar hari-hari orang itu tak ada, orang ini dah tak ada, orang itu dah tak ada. Jadi kita doakan kepada mereka. Dan sahabat-sahabat dan keluarga saya sendiri, tuan-tuan dan puan terlibat sekarang ada di ICU di beberapa tempat. Kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada mereka. Allah berikan kesembuhan kepada mereka. Allah tunjukkan jalan-jalan untuk menuju jannah, syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terima kasih Ustazah. Hanya nak mengingatkan tuan-tuan dan puan jangan lupa tuan-tuan tadi sedekah. Sebut sedekah. Tuan-tuan kita harap sangat tuan-tuan berwakaflah, berzakatlah, berinfaklah, bersedekahlah, berfidyahlah, beramal jariahlah. Fisabilillah lah, carilah antara tempat yang nak dicari untuk ditumpahkan sedikit sumbangan sedekah kepada Komplek Anjung Husnul Khatimah melalui Yayasan Kebajikan Sabah itu. Ada nombor-nombor akaunnya, ada nombor telefonnya. Yang kedua, insya-Allah tuan-tuan dan puan buku-buku 3 serangkai itu dapatkan tuan-tuan buku itu. Sama ada bentuk conventional book, bentuk bukunya ataupun bentuk e-booknya yang boleh dibaca melalui telefon dan sebagainya. Dan satu lagi 26 hari bulan Jun saya bersama dengan Ustazah Muzayyanah Abdullah, orang-orang TV juga, orang radio juga tuan-tuan orang yang aktivis, pendakwah, ilmuwan, agamawan, banyak menulis buku dan sebagainya, akan bertemu dengan tuan-tuan pada 26 hari bulan Jun, hari Sabtu pukul 9.30 pagi hingga pukul 12. Nama seminarnya, nama webinarnya ialah Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Daftar sekarang tuan-tuan. Percuma tuan-tuan. Percuma.
InsyaAllah inilah khidmat bakti kita, inilah jalan yang kita tempuh, inilah pengorbanan kita, inilah sikit tuan-tuan sumbangan kita untuk agama Allah. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kamu. Pertolongan Allah tidak lain dan tidak bukan. Akhirnya terbukalah pintu jannah untuk kita tuan-tuan dan insya-Allah. Terima kasih Ustazah. Salam kepada Ustazah, bagi pihak para penonton dan hadirin sekalian. Seronok saya tuan-tuan. Memang kalau misalnya ikut saya ni dipanjangkan 1 jam lagi pun tak apa. Tapi tuan-tuan dan puan ialah kita pun masing-masing ada sikit kita punya komitmen kepada keluarga dan sebagainya. Eloklah kita bersyarat setakat 1 jam ini saja tuan-tuan dan puan. Jumpa lagi minggu depan hari Jumaat malam, hari Khamis malam Jumaat seperti ini 9 suku malam kita bercerita mengenai kaunseling keluarga. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Sabahat sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Child Care Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak dari umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Sulul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merasasikan program Komplek Anjung Sulul Khatimah.